Di studio kita telah pun menjemput Yang Mulia Muhammad Salihin Muhammad Fauzi, merupakan seorang juru pulih cara kerja Pusat Brunei Neuroscience, Stroke dan Rehabilitasi. Apa kata kita terus saja sapa beliau. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Muhammad Salihin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita harapkan ya. Jadi ini satu perkara yang cukup penting juga untuk kita berikan ya, berkenaan dengan kembali bekerja, memecahkan stigma untuk orang kelainan upaya. Jadi sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai dengan mengenai dengan segmen kita kali ini, mungkin dapat Tuan kongsikan sebagai mukadimah kepada penonton kita, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan kembali bekerja ni, Tuan? Silakan. Okey, kembali bekerja ataupun rehabilitasi kembali bekerja adalah proses rehabilitasi untuk mereka yang tidak dapat bekerja ataupun tidak dapat melakukan kerja yang baru ataupun kembali kepada tugas asal mereka. Terutamanya selepas mereka mengalami kecederaan yang mengakibatkan kelainan upaya kepada fizikal ataupun mental mereka. Okey. Dan program rehabilitasi ini tujuan kami adalah untuk membantu klien, membantu satu individu untuk kembali berdikari dan seterusnya kembali bekerja mengikut tahap kesesuaian upaya semasa mereka. Okey. Dan program ini juga dapat membantu majikan untuk mengekalkan pekerja yang berharga di samping menjaga kebajikan pekerja. Dan juga majikan juga secara langsung mereka dapat menjimatkan kos untuk melatih, menjimatkan kos tenaga dan masa untuk melatih dan melantik staf yang baru. Okay. Terdapat beberapa hierarki dalam rehabilitasi kembali bekerja kami. Hierarki yang pertama adalah kembali bekerja untuk organisasi yang sama, untuk kerja yang sama, tugas yang sama dalam organisasi yang sama. Hierarki kedua, tugas yang berlainan dalam organisasi yang sama. Yang hierarki ketiga, tugas yang lain untuk majikan yang lain, organisasi yang lain, dan juga yang keempat adalah meneroka kerja baharu. Itu dia di antara mukadimah yang telah pun diterangkan mengenai dengan topik perbincangan kita ni hari ini, kembali bekerja, memecahkan stigma untuk orang kelainan upaya. Mungkin soalan susulan yang boleh tanyakan pada pihak Tuan, mungkin ada terdapat jenis-jenis individu ataupun klien yang tertentu yang sesuai dengan rehabilitasi kembali bekerja ni, Tuan? Okey. Secara amnya kami orang kelainan upaya, untuk menyebut tentang orang kelainan upaya. Secara amnya terdapat dua jenis kelainan upaya, iaitu kelainan upaya kekal dan juga kelainan upaya sementara. Contoh kelainan upaya kekal seperti orang yang mengalami stroke ataupun orang yang mengalami amputasi, kehilangan satu anggota badan, sama ada kaki atau tangan, yang di mana kecederaan ataupun trauma yang mereka alami adalah berkekalan dan berterusan sepanjang hayat mereka. So untuk pesakit yang untuk orang kelainan individu ini, fokus rehabilitasi kami adalah lebih kepada untuk mengekalkan kefungsian sedia ada mereka dan juga memaksimalkan kebolehan mereka lah untuk mereka berdikari dan kembali bekerja. Dan dan individu ini kami akan mereka boleh kembali bekerja dengan memperkenalkan konsep kemudahan, iaitu accommodation, dalam konteks kesesuaian keadaan sekeliling, untuk laluan untuk mereka ke tempat kerja, mengikut kesesuaian individu tersebut dan juga kesesuaian tugas yang mereka cari itu. Dan yang kedua adalah individu yang kelainan upaya sementara, di mana kalau kita lihat mereka yang mengalami patah tangan ataupun sakit belakang. So ini kita boleh lihat ianya bukan berkekalan dan kadang-kadang ianya adalah kami jangkakan ianya boleh kembali seperti biasa, dan juga mereka boleh kembali kepada kefungsian asal, tugas asal, sama ada ia memerlukan kemudahan
accommodation ataupun tidak. Ya, alhamdulillah. Jadi telah kita ketahui ya beberapa dua jenis tadi individu ataupun klien yang sesuai dengan rehabilitasi kembali bekerja seperti yang telah dinyatakan, adanya kelainan upaya kekal dan juga kelainan upaya sementara. Jadi ingin juga kita ketahui apakah antara servis ataupun perkhidmatan yang ditawarkan di dalam proses rehabilitasi pekerjaan ini. Okey, terima kasih. Dalam hospital kami, dalam Pantai Jerudong Specialist Center, kami telah menerima 3 orang staf daripada organisasi kami telah menerima sijil profesional pengurusan orang kelainan upaya daripada National Institute of Disability Management and Research yang piawaian antarabangsa. Berdasarkan sertifikasi kami ini, persijilan kami ini, rehabilitasi yang kami buat adalah berstruktur dan tersusun. Okey. Dan ianya bermula dengan apabila kami menerima rujukan daripada doktor untuk tujuan rehabilitasi ini, sama ada semasa mereka mengalami kecederaan tersebut dalam pesakit dalaman dan juga semasa mereka berjumpa doktor di klinik luar. So, rujukan ini kami akan proses dan apabila mereka datang berjumpa kami akan mulakan dengan penilaian asas. Penilaian awal. Dan benda ini adalah di sini kami akan bermula dengan mengenal pasti menemuduga mereka mengenai latar belakang mereka. Latar belakang perubatan mereka, sokongan daripada keluarga, sokongan daripada majikan dan apa jenis pekerjaan mereka. Apakah pekerjaan yang mereka lakukan hari-hari di hari-hari biasa mereka. Dan di sini kami akan membuat analisis pekerjaan dan mengenal pasti aspek yang bermasalah untuk kami fokus dalam sesi intervensi rehabilitasi seterusnya. Dan kemudian kami akan membuat penilaian asas di mana kami akan melihat apa yang masalah yang mereka hadapi untuk melakukan kerja tersebut. Contohnya orang yang sakit belakang dan kerja mereka memerlukan mereka duduk yang lama di atas kerusi, menduduk di tempat kerja ataupun mereka perlu untuk mengangkat barang. Dan di sini kami kena pasti berapa lama yang mereka perlukan, berapa lama tempoh terdedah terhadap aktiviti tersebut yang membuatkan mereka sakit dan berapa tahap kesakitan mereka alami dan juga berapa lama mereka perlukan untuk kesakitan itu berkurangan setelah mereka rehat. So, dan kemudian kami akan buat analisis mengenai keperluan mereka dan segala penilaian yang kami buat pada awal ini kami akan gunakan untuk perbandingan, untuk jadikan perbandingan dengan penilaian akhir kelak untuk kami keluarkan satu laporan kepada doktor yang merujuk. Dan setelah kami kena pasti masalah yang mereka hadapi, kami akan lakukan intervensi. Kami akan melakukan rawatan atau latihan kepada mereka, sama ada kawalan kesakitan, pain management, ataupun latihan regangan, stretching dan sebagainya. Dan sekiranya tidak mencukupi dengan rawatan yang kami bagi, kami bekerja sebagai multidisciplinary. So, di dalam hospital kami ada doktor rehabilitasi, ahli fizioterapi, ahli terapi pertuturan dan juga ahli psikologis yang saling membantu dan melengkapi apa kekurangan yang mereka hadapi dan apa yang mereka lebih perlukan. Sokongan daripada mereka. Dan ini dapat saling menyokong antara tugas masing-masing untuk membantu klien kembali. Dan ada sesetengah orang kelainan upaya ini tidak dapat kembali kepada tugas mereka yang asal dan mereka memerlukan satu skill yang baru untuk melakukan kerja yang baru. Dan ini semua berlaku
dan kami boleh membantu mereka untuk merujuk sama ada untuk melatih mereka dengan skill baru tersebut ataupun boleh merujuk kepada pihak yang lebih berpengetahuan. Contohnya mereka memerlukan skill menjahit. Contohnya mereka memerlukan skill menaik. Ya. So kami boleh menganalisis keperluan baharu mereka. Dan kami juga menggunakan sumber yang kami ada untuk membuat rekomendasi, untuk membuat cadangan kepada mereka sama ada dari segi sekiranya mereka memerlukan alat bantuan ataupun pengubahsuaian office, pengubahsuaian rumah, alat bantuan seperti kadang-kadang yang kita boleh lihat orang yang perlu mengangkat benda berat. Ya. Macam kalau kita lihat di gym memakai tali pinggang. Betul. So tetapi adakah penggunaan di gym itu boleh bagaimana untuk aplikasi di tempat kebiasaan. So menggunakan korset. Menggunakan korset untuk membantu mereka membetulkan postur untuk mengangkat barang ataupun postur untuk membantu mereka maintain kedudukan mereka untuk semasa duduk. Dan kami juga menawarkan konsultasi pelan renovasi untuk majikan seperti pengubahsuaian tempat kerja, pengubahsuaian laluan ke tempat kerja untuk sesuaikan dengan keadaan majikan tempat tersebut dengan klien. Dan akhir sekali setelah kami membuat penilaian terakhir ini, kami akan mengeluarkan satu laporan. Mengeluarkan laporan untuk majikan, untuk diberi kepada majikan, dan juga klien juga boleh gunakan report kami untuk meneroka potensi-potensi majikan yang akan datang untuk membuktikan mereka masih boleh bekerja. Betul. Mereka masih boleh bekerja. Okey. Ya, Jadi alhamdulillah. kalau tadi mendengar daripada perkongsian kita tadi, Ya. terdapat pelbagai proses yang fasa yang akan dilakukan dalam menentukan juga keperluan setiap individu itu memang berlainan, Tuan. Dan juga ada dikongsikan tadi betapa pentingnya multidisciplinary approach dalam memberikan perkhidmatan yang individualized yang diperlukan untuk setiap individu. Jadi saya percaya dalam fasa menjalani proses rehabilitasi, proses kembali bekerja, ada saja halangan ataupun rintangan yang mungkin sering dihadapi oleh mereka yang menjalani proses ini. Mungkin dari segi pengalaman Tuan kalau dapat dikongsikan, apakah jenis-jenis rintangan ataupun halangan yang sering dihadapi dalam proses kembali bekerja ni, Tuan? Ya, terima kasih. Halangan yang kalau untuk proses rehabilitasi kembali bekerja ini kami mengenal pasti terdapat 4 jenis halangan lah. Halangan yang pertama adalah kepada individu tersebut sendiri. Sama ada dari segi sakit mereka, masalah penyakit yang berterusan, kecederaan yang berterusan perlukan perhatian daripada pihak perubatan, dari pihak doktor. Berterusan, kadang-kadang ia mengambil masa yang lama. Halangan kedua adalah halangan kurang keyakinan individu itu sendiri. Mereka kurang percaya, kerana mereka tidak dapat menyesuaikan lagi diri mereka dengan keadaan yang baru. Contohnya mereka dulu mampu berjalan jauh, mampu berlari, mampu mengangkat berat. Dan apabila mereka mengalami kecederaan itu, mereka tidak mampu lagi. Mereka hanya boleh bergantung dengan kursi roda dan tidak mampu malah mereka tidak mampu untuk menguruskan diri mereka. Itu antara masalah membuatkan mereka jatuh semangat, kurang semangat. Jadi ini menampakkan lagi kepentingannya multidisciplinary approach seperti yang dikongsikan tadi, bukan hanya dari segi speech therapist dan fisioterapi, tetapi juga terdapat psikologis pun sama-sama terlibat dalam memberikan perkhidmatan untuk mereka yang menjalani proses rehabilitasi ni, Tuan. Betul. Dan di sini kami dapat memberi mereka intervensi yang berpatutan, sama ada menggunakan ubat daripada doktor ataupun naikkan semangat daripada mengenal pasti apa masalah yang mereka hadapi daripada intervensi ahli psikologi. Dan halangan kedua kami yang saya kenal pasti adalah halangan komuniti. Apabila kita melihat sesetengah masyarakat kurang mempercayai kebolehan
golongan ini, golongan kelainan upaya ini. Dan ada stigma, masih ada stigma yang mengatakan orang kelainan upaya ini hanya wajar duduk di rumah. Hanya wajar duduk di rumah, tidak perlu keluar, tidak perlu bergaul dengan orang lain dan tidak perlu bekerja. Dan ini menunjukkan mereka kurang awareness tentang proses kehidupan mereka, kehidupan orang inilah, kesedaran kepada orang-orang kelainan upaya. Dan kita boleh lihat kekurangan kemudahan awam untuk orang kelainan upaya. Sama ada dari segi tempat letak kereta, sesetengah bangunan tiada lift yang sesuai, hanya ada tangga. Dan juga untuk orang kelainan upaya penglihatan, laluan penglihatan yang untuk mereka lalu kadang-kadang dihalang. Dihalang oleh tiang ataupun orang parking blok jalan. Dan kekurangan tandas awam yang sesuai untuk mereka. So ini membuatkan mereka kurang semangat untuk keluar, untuk bergaul, untuk mencari peluang kerja. Dan halangan ketiga, halangan daripada majikan sendiri. Okey. Sesetengah industri kita kena admit, kita kena tahu bahawa mereka perlu orang yang able body, orang yang fungsi penuh, mempunyai fungsi penuh kerana ianya berkaitan dengan keselamatan. Contohnya industri oil and gas, industri yang melibatkan welding, let's say, yang melibatkan kimpalan besi yang bahaya. So industri sebegini kami faham ia memerlukan orang yang kefungsian penuh dan risiko kesesuaian, risiko keselamatan, kesesuaian tempat kerja yang membahayakan. Dan juga ada setengah majikan ini, tapi setengah majikan tidak sanggup untuk belanja wang untuk menyesuaikan pejabat ataupun tempat kerja untuk orang kelainan upaya ini. Tapi tidak bermaksud orang kelainan upaya ini tidak mampu melakukan tugas-tugas lain. Betul. Dan daripada penilaian kami ini, kami dapat mencadangkan jenis tugas yang mereka mampu lakukan, mereka dapat menyumbang tenaga mereka kepada syarikat dan kepada masyarakat. Dan sekiranya majikan ini dapat membantu golongan komuniti korang upaya ini mengambil mereka kembali bekerja, secara langsung mereka dapat membantu kebajikan orang sebegini, dan secara tak langsung syarikat itu boleh mendapat pengiktirafan mesra golongan korang upaya, kelainan upaya. Dan juga mereka dapat meningkatkan moral kepada pekerja lain bahawa golongan kelainan upaya ini masih boleh bekerja. Dan yang terakhir adalah bukan halangan tapi lebih kepada memerlukan lebih sokongan kepada kerajaan ataupun badan bukan kerajaan. Buat masa ini kami bersedia, kami berbesar hati untuk memperhalusi dan meningkatkan kerjasama dengan badan kerajaan atau badan bukan kerajaan untuk buat program untuk melibatkan golongan pekerja kelainan upaya. Dan pihak Pusat Brunei Neuroscience Stroke dan Rehabilitasi dalam langkah mempromosikan dan menggalakkan syarikat atau majikan untuk sama-sama beri kerjasama kepada kami untuk menyokong program untuk komuniti golongan kelainan upaya ini sejajar dengan tema Hari Kebangsaan Kelainan Upaya 2022. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi telah kita saksikan tadi satu poster orang kurang upaya secara purata adalah 2 ke 6 kali kurang berkemungkinan untuk mendapat pekerjaan. Sebenarnya ini penting juga untuk kita berikan. Kita selaku masyarakat ya perlu memberi sokongan serta perhatian kepada golongan orang kelainan upaya ini bagi memastikan mereka ini sebenarnya mampu untuk berdikari secara asas dalam kehidupan. Dan sebelum kita melangkah ke soalan berikutnya ni Tuan, sebagai tambahan sedikit berkenaan dengan
program ataupun jerayawara bagi kita ni sama-sama meningkatkan kesedaran kepada orang ramai betapa pentingnya untuk kita ni menyokong dan juga memecahkan stigma untuk orang kelainan upaya ini untuk kembali bekerja. Betul. Daripada tuan sendiri mungkin ada sedikit perkongsian, mungkin ada beberapa program ataupun jerayawara bagaimana mungkin? Kami telah melakukan beberapa program meningkatkan kesedaran selain daripada dalam hospital sahaja, dalam center kami juga melakukan sebelum ni telah melakukan program outing. Tapi it's a while back dan beberapa masa yang tahun yang lepas yang di mana kami membawa mereka ini untuk cuba dengan kemudahan sedia ada, kemudahan awam. Tapi kelemahan tu masih adalah sama ada dari segi laluan kurang sesuai, kalau laluan yang sesuai, walaupun laluan yang ada tapi sangat panas, terdedah dengan cuaca, sama ada panas ataupun hujan. Dan kami masih ada cadangan untuk melakukan lagi aktiviti-aktiviti luar. Tapi proses tu masih perlu lagi diperinci. Dan kami galakkan kalau ada badan-badan yang ingin bekerjasama dengan kami untuk memperkenalkan dan mempromosikan hubungan antara dengan golongan yang kurang upaya, kelainan upaya ini. Jadi sebenarnya terdapat banyak sebenarnya aktiviti ataupun jerayawara contoh yang dikongsikan tadi, exhibition dan sebagainya untuk sama-sama lagi memberikan maklumat mengenai dengan kepentingan kita ni memecahkan stigma dan juga untuk tadi mengenali dengan lebih dekat lagi orang yang kelainan upaya. Tadi tuan ada menyebut mengenai dengan stigma. Jadi ingin je mengetahui mungkin kalau dapat dikongsikan dari segi pengamatan tuan sendiri, dari segi pemahaman orang kita ni rakyat Brunei ataupun penduduk negara Brunei in terms of awareness, kepekaan mengenai dengan keperluan orang yang berkelainan upaya dulu dan sekarang pada masa ini. Macam mana pandangan tuan? Dari segi sokongan ianya lebih bagus sekarang. Sebab apa? Kebanyakan syarikat, kebanyakan organisasi yang ada, mereka telah mula ada corporate responsibility. Mereka lebih melakukan sesuatu yang ia adalah tanggungjawab korporat untuk membantu sumber manusia. Seperti yang baru-baru ini yang telah ada Pesta Kerjaya. Ada beberapa syarikat yang memberi peluang kepada orang kurang upaya dengan memberi kuota. Membuatkan kuota, perlu ada 5 orang kelainan upaya. Ini sangat menggalakkan. Alhamdulillah. Jadi adanya kepekaan tuan. Satu soalan yang memang cukup penting sebenarnya untuk tadi berikan kepada orang ramai. Macam mana caranya tuan untuk mendapatkan khidmat rehabilitasi kembali bekerja? Mungkin boleh dikongsikan. Buat masa ini kami hanya menerima rujukan daripada doktor semasa proses rehabilitasi pesakit dalaman, inpatient. Dan juga dari pesakit luar, dari klinik pakar. Akan tetapi pihak kami bersedia menerima rujukan sekiranya doktor dari klinik kesihatan atau doktor kesihatan pekerjaan dari syarikat luar yang ingin memerlukan khidmat daripada kami. Sebab dengan sekiranya mereka mempercayai kami dengan proses ini, kami akan selepas selesai proses rehabilitasi ini, kami akan menyediakan satu laporan kefungsian kapasiti kepada pihak majikan, pihak yang merujuk untuk tindakan yang selanjutnya. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah ya. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung segmen. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Muhammad Solihin bin Muhammad Fauzi, merupakan juru pulih cara kerja Pusat Brunei Neuroscience, Stroke dan Rehabilitasi. Terima kasih sekali lagi dengan kami dikongsikan. Assalamualaikum. Salam.